Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video kali ini. Saya akan kongsikan contoh soalan section C, soalan nombor 11. Ini adalah contoh soalan esei ya. Okey, mari kita lihat contoh soalan nombor 11. Contoh soalan nombor 11, soalan esei. Kemahiran yang perlu pelajar ada adalah memahami. Yang kedua, pelajar perlu membuat perbandingan. Yang ketiga, pelajar perlu tahu cara untuk modifikasi ataupun pengubah suaian. Okey, cuba kita lihat satu contoh soalan. Diberi dua gambar rajah. Okey, ada satu fizikal kuantiti yang sama. Tetapi ada satu fizikal kuantiti yang berbeza. Daripada gambar rajah ni, cuba pelajar perhatikan. Kita ada apa? Kita ada gegelung. Yang bulat tu, itu adalah gegelung. Dan kita ada galvanometer. Okey, agak-agaknya lah, kamu rasa galvanometer ni untuk apa? Apa fungsi galvanometer? Galvanometer ini adalah untuk mengesan perubahan kecil arus. Jadi dia akan mengukur arus aruhan. Ada sedikit saja perubahan arus, dia dapat ukur. Jadi galvanometer kita gunakan untuk mengukur arus aruhan. Kita ada bilangan lilitan gegelung yang berbeza. Satu bilangan lilitan gegelung yang banyak, satu lagi adalah bilangan lilitan gegelung yang sedikit. Okey, bagi gambar rajah 11.2 dan juga 11.3. Jadi kita kena faham dan kita kena banding. Okey, soalan yang pertama ni selalunya melibatkan definisi. Contoh, apakah yang dimaksudkan dengan aruhan elektromagnet? Kita ada dua. Objek tadi, dia mengalami satu proses di mana proses tersebut adalah proses aruhan elektromagnet. Apa itu proses aruhan elektromagnet? Dihasilkan apa? Dihasilkan arus aruhan. Betul tu. Jadi dihasil arus aruhan tu melalui macam mana? Adakah melalui pergerakan? Betul tu. Dia menghasilkan arus aruhan tu melalui gerakan relatif. Apa maksud gerakan relatif tu? Kat situ kita nampak ada magnet. Kita angkat, bawa turun magnet ataupun kita jatuhkan magnet, ataupun gegelung tu kita gerakkan, satu konduktor tu kita gerakkan. Maksudnya terdapat gerakan. Itu adalah gerakan relatif. Jadi arus aruhan tu dia diperoleh daripada mana? Gerakan relatif. Antara apa? Gerakan relatif antara apa? Antara satu medan magnet dan satu lagi adalah konduktor. Mana satu medan magnet? Medan magnet tu ada dekat mana? Dekat bar magnet. Jadi macam mana satu dekat konduktor? Dalam solenoid ataupun lilitan gegelung itu adalah konduktor. Jadi kita tengok definisi bagi aruhan elektromagnet. Tadi keyword dia apa? Hasilkan arus aruhan ataupun DGE teraruh. Lagi gerakan relatif. Kita jatuhkan bar magnet atau kita gerakkan solenoid atau konduktor. Lagi pada medan magnet dan juga konduktor. Maka itu adalah keyword dia. Maka aruhan elektromagnet adalah penghasilan daya gerak elektrik aruhan ataupun arus aruhan merentasi konduktor bila apa? Bila ada gerakan relatif. Dekat mana? Antara konduktor dengan suatu medan magnet. Okey. So kita tengok contoh yang berikutnya, soalan yang kedua. B berdasarkan rajah 11.2 dan 11.3 bandingkan. Okey, ini kemahiran membanding. Ingat ya, jika soalan kamu adalah 11.2 dan 11.3, bandingkan 11.2 dan 11.3. Jangan bandingkan dengan nombor lain. Sila baca soalan dengan tepat. Perlu jawab berdasarkan soalan.
Sekarang kita nak 11.2 dan 11.3. Jadi referlah 11.2 dan juga 11.3. Gerakan relatif. Tadi saya kata apa? Gerakan relatif tu adalah berkaitan dengan gerakan. Sama ada kita gerakkan bar magnet atau kita gerakkan konduktor. Contoh, bar magnet tu kita kekalkan dia. Lepas tu konduktor tu kita angkat atas bawah, atas bawah, atas bawah. Itu adalah gerakan relatif. Okey, dalam kes ini bar magnet itu dijatuhkan pada satu ketinggian yang sama. Nampak tak murid-murid kat sini? Nampak tak? Level dia adalah sama. Maksudnya bar magnet itu dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Jadi bagaimana dengan gerakan relatif? Gerakan relatif tadi kita kata apa? Dia berdasarkan dengan jarak bar magnet itu dijatuhkan. Kedua-duanya dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Maka apa yang kita faham? Gerakan relatifnya adalah sama. Jadi gerakan relatif 11.2 sama dengan 11.3. Rujuk kepada nombor soalan. Okey, itu soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Berapakah bilangan lilitan gegelung? Okey, tengok balik pada gambar rajah. Ingat, mesti refer pada soalan yang sama. Contoh, dia kata apa? 11.2 dan 11.3. Perlu 11.2 dan juga 11.3. Tengok, bilangan lilitan gegelung ni rendah. Bilangan lilitan gegelung ni tinggi. Jadi, kamu nak cakap tentang 11.2 ke 11.3? Pilih salah satu. Jadi, bila kamu nak cakap pasal 11.2, teruskan cakap pasal 11.2. Tapi, jika kamu nak cakap atau nak jadikan subjek 11.3, teruskan cakap tentang 11.3. Kenapa? Kerana mudah untuk kita dapatkan relationship. Mudah untuk kita dapatkan hubungan. Ini adalah teknik menjawab ya. Jadi tolong ikuti dengan sebaiknya. Jadi sekarang kamu nak cakap tentang 11.3 ke atau 11.2? Nak jadikan 11.3 sebagai subjek atau 11.2? Okey, 11.3 ya. Jadi bilangan lilitan gegelung 11.3 adalah lebih besar daripada 11.2 atau lebih banyak daripada 11.2 atau lebih tinggi daripada 11.2. Gunakan perkataan higher atau lower. Jangan guna perkataan sederhana. Sikit-sikit, banyak-banyak, sederhana banyak. Gunakan perkataan apa? Higher atau lower. Lebih tinggi atau lebih rendah. Okey, yang berikutnya berdasarkan gambar rajah, bagaimana dengan arus aruhan yang terhasil? Okey, tadi saya dah bagi tahu kan, kita ukur arus aruhan dengan menggunakan apa? Galvanometer. Sini ada galvanometer. Okey. Galvanometer dia digunakan untuk mengesan perubahan kecil arus. Jadi, jika digunakan untuk mengesan perubahan kecil arus, cuba tengok deflection dia. Ini zero-centered galvanometer daripada sini. Zero-centered galvanometer. Jadi yang ini pesongannya sedikit saja. Tapi yang ini pesongan dia adalah lebih besar. Tadi kita cakap pasal 11.3 sebagai subjek, betul tak? Jadi bagaimanakah arus aruhan yang terhasil? Jadi arus aruhan yang terhasil bagi 11.3 adalah lebih besar daripada 11.1. Ingat ya murid-murid, tadi kita jadikan 11.3 sebagai subjek. Kita sebut 11.3. Jadi teruskan untuk cakap atau sebut 11.3. Kenapa? Sebab mudah untuk kita dapatkan relationship. Mudah untuk kita dapatkan hubungan. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Ini yang saya katakan hubungan. Nyatakan hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan kadar perubahan flux. Tadi kita dapati bahawa bertambah. Betul tak? Lebih tinggi. Higher.
Jadi, apakah hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan kadar perubahan flux? Ini kita tak hafal. Ini jawapan ini kita dapat daripada jawapan yang kita jawab sebentar tadi di B. Jadi sebab tu saya kata apa? Kita kena jadikan subjek bagi 11 poin. Katakan kita cakap pasal 11.3, jadikan 11.3 tu sebagai subjek, teruskan cakap pasal 11.3. Kenapa? Sebab ini kita mudah untuk dapatkan hubungan. Jadi murid-murid ingat lagi tak apakah hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan kadar perubahan flux? Tadi pada gambar rajah tadi, bila bilangan lilitan gegelungnya bertambah, bagaimana dengan kadar perubahan flux ya? Bila bilangan lilitan gegelungnya bertambah, maka kadar perubahan flux magnetnya bertambah. Sebab itulah kita dapati bahawa terdapat deflection pada galvanometer. Sebab itulah kita dapati bahawa pesongan yang lebih besar pada bilangan lilitan gegelung yang lebih besar. Ini membawa maksud apa? Ini membawa maksud bahawa magnitude arus aruhan yang terhasil juga adalah lebih tinggi. Maka apa hubungannya murid-murid? Betul tu. Bila bilangan lilitan gegelung bertambah, maka magnitude arus aruhan juga adalah bertambah. Okey. Cuba ingat lagi apakah faktor-faktor yang kita boleh guna pakai, ataupun apakah faktor-faktor yang meningkatkan kadar perubahan flux magnet? Apa lagi selain kita menggunakan bilangan lilitan gegelung yang lebih banyak? Apa lagi? Bagaimana kita nak meningkatkan kadar perubahan flux magnet? Bagaimana kita nak meningkatkan arus aruhan? Cuba fikir. Agak-agaknya apa? Betul. Kita gunakan bar magnet yang lebih tebal. Bila kita gunakan bar magnet yang lebih tebal, apa maksudnya? Bila kita gunakan bar magnet yang lebih tebal, maka kekuatan medan magnet juga akan bertambah. Maka kadar perubahan flux magnet juga akan bertambah. Okey. Apa lagi? Kita gunakan solenoid yang lebih tebal ataupun lilitan gegelung yang lebih tebal. Okey, itu antara beberapa faktor yang kita boleh guna pakai untuk kita meningkatkan kadar perubahan flux magnet. Okey, kita tengok contoh soalan yang berikutnya. Rajah menunjukkan satu penjana arus terus. Terangkan bagaimana arus terus terhasil daripada penjana arus terus. So, kita ada satu penjana arus terus yang ringkas. Kita ada satu commutator jenis gelung terbelah, dan kita ada gegelung di mana A, B, C dan juga D. Bagaimana penjana arus terus ini beroperasi? Okey. Now, dekat sini dia ada bar magnet. Cuba ingat balik. Bila ada bar magnet, maksudnya ada apa? Good, betul tu. Maksudnya ada medan magnet. Okey. Bila ada medan magnet, dekat mana agaknya? Yang ini ya. Selari daripada S dan juga U. Okey, dekat sini ada medan magnet. Okey, kita tahu perlu ada gerakan relatif, betul tak? Gerakan relatif siapa? Antara konduktor dan juga medan magnet. Sekarang, gerakan relatif tu dia melibatkan apa? Gegelung. A, B, C dan juga D. Jadi, A, B ni dia akan diangkat ke atas, C, D dia akan diangkat ke bawah. Nampak tak? Ada gerakan relatif. Okey, ada gerakan relatif. Okey, pada sudut ini, 0 dan juga 180 darjah, tak ada pemotongan flux magnet. Pada ketika ini, kita akan dapati bahawa arus aruhan adalah sifar. Tapi bila ada gerakan relatif je, AB naik ke atas, D turun ke bawah, ada gerakan relatif je, maka kita akan dapati bahawa terdapat pemotongan flux magnet. Okey, jadi bila terdapatnya pemotongan flux magnet, AB naik ke atas, CD turun ke bawah, ada perubahan flux
pemotongan flux magnet, maka pada ketika itulah arus aruhan akan terhasil. Cuba tengok dekat commutator tu. Apa fungsi commutator tu? Dia nak pastikan arus yang mengalir dekat litar luar tu adalah sama. Okey. Dan arus aruhan yang terhasil ini kita boleh tentukan arah dia dengan menggunakan tangan kanan. Okey. Fleming right hand rule. Okey. Now, kita tengok poin yang pertama. Yang pertama, gegelung berputar dalam medan magnet kekal. Dekat mana ada gegelung, itu adalah konduktor. Berputar, itu adalah gerakan relatif. Medan magnet kekal, di situ ada magnet. Jadi, gegelung tu dia berputar dalam medan magnet kekal. Perlu ada gerakan relatif. Okey? Itu poin yang pertama. Yang kedua, bila dia bergerak, satu gerak ke atas, satu gerak ke bawah, maka akan ada apa? Akan ada pemotongan flux magnet. Jadi, gegelung memotong medan magnet kekal. Akan berlaku pemotongan flux magnet. Okey, yang berikutnya bagaimana? Ini yang saya katakan medan magnet. AB boleh imagine tak bila dia naik ke atas akan gerakan relatifnya ke atas, CD ke bawah, maka akan berlakunya pemotongan flux magnet. Maka adanya perubahan flux magnet, pemotongan flux magnet. So pemotongan flux magnet ni lah yang menyebabkan apa? DGE aruhan tu menghasilkan arus aruhan. Jadi tadi kita dah ada gerakan relatif kan? Bila ada gerakan relatif, kita dapat apa? Pemotongan flux magnet kan? Bila ada pemotongan flux magnet, maka hasilnya akan hasilkan arus aruhan. So, arus aruhan ini kita boleh tentukan dengan menggunakan afdal tangan kanan. Arah arus aruhan dalam gegelung ditentukan oleh peraturan tangan kanan Flemings. Okey. Jadi, kita pastikan kita punya point ada. Contoh, gerakan relatif iaitu gegelung berputar. Yang kedua, medan magnet dan juga konduktor. Dekat mana medan magnet? Dekat bar magnet kekal. Dekat mana konduktor? Gegelung. Perlu juga ada pemotongan flux magnet. AB tu naik ke atas pada sudut tegak, maka pada ketika itulah arus aruhannya adalah maksimum. Okey. Bila AB tu berada pada sudut kosong 180, pada ketika itu tak ada arus aruhan. Pada keadaan dia berserenjang atau tegak, pada ketika itu barulah arus aruhannya adalah maksimum. Dan arus aruhan di litar luar dekat sini ni sentiasa sama. Ingat lagi tak murid-murid, macam mana kita pastikan arah arus aruhan dekat litar luar tu sentiasa sama? Macam mana? Dekat sini ada commutator. Commutator tu dia bersentuhan dengan brush carbon. Jadi commutator itu memastikan arah aruhan itu adalah kekal sama. Dan kita akan ukurnya dengan menggunakan galvanometer. Okey pelajar, mari kita lihat contoh soalan 10 markah bagi soalan yang berkaitan dengan arus aruhan. Okey. So kita tengok contoh soalan. Raja menunjukkan sebuah telefon bimbit yang memerlukan arus terus sedang dicas menggunakan pengecas berkecekapan rendah. Voltan ulang-alik diturunkan daripada 240 volt kepada 20 volt dengan menggunakan transformer dalam pengecas. Ini satu contoh soalan.
Okey, kalau soalan yang lain-lain mungkin dia akan tukarkan stimulus ini menjadi contoh pengecas. Selain daripada pengecas telefon bimbit, mungkin kita gunakan pengecas laptop, okey, atau sebagainya. Jadi lihat pada situasi ini. So, cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kecekapan pengecas tersebut. Jawapan anda mestilah merangkumi jenis transformer, jenis teras, bahan dawai, jarak di antara gegelung primer dan gegelung sekunder, dan komponen elektronik yang perlu disambungkan kepada output gegelung sekunder. Jadi, ianya merangkumi satu konsep, iaitu konsep transformer dan juga arus aruhan. Ingat lagi tak faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan magnitud arus aruhan? Ia ada ditanya di dalam soalan ini. Jadi, pelajar, bila kamu jawab saja soalan ini, perkara yang perlu kamu ambil tahu adalah gariskan poin-poin penting yang perlu ada dalam jawapan kamu. Sekarang, dia minta kamu modify apa? Modify pengecas telefon. Untuk apa? Untuk jadikan pengecas telefon itu lebih cekap. Merangkumi apa? Merangkumi jenis transformer, jenis teras, bahan dawai, jarak gegelung primer dan gegelung sempurna, dan juga komponen elektronik. Nampak tak ada berapakah physical quantity atau ada berapakah perkara yang kita perlu masukkan ke dalam kita punya jadual? Betul. Ada berapa? Ada 5. Jadi kita perlu masukkan ke dalam jadual. Satu, ianya perlu ada ciri-ciri, dan satu lagi perlukan penerangan. Kita perlu construct supaya setiap kita punya jawapan itu kita boleh dapat 10 poin. Soalan ini adalah soalan yang melibatkan pengubahsuaian ataupun modification 10 markah. Jadi perlu ada berapa poin? Perlu ada 10 poin. Dan ciri-cirinya telah saya beritahu terbetul tadi. Apa ciri-ciri pertama yang perlu ada? Satu, jenis transformer. Kita gunakan jenis transformer injak naik atau injak turun. Pasti kita guna injak turun. Kenapa? Sebab kita nak turunkan voltan. Daripada berapa volt kepada berapa volt? Kita nak turunkan daripada 240 volt kepada 20 volt. Jadi, kita gunakan transformer injak turun. Kenapa? Untuk menurunkan voltan ulang-alik kepada 20 volt. Okey, yang kedua tadi dia minta kamu nyatakan teras. Teras apa yang kita nak guna ya? Betul tu. Kita guna teras besi lembut. Kenapa kita nak gunakan teras besi lembut? Ya, kerana teras besi lembut dia mudah untuk dimagnetkan dan dia juga mudah untuk dinyah-magnetkan. Jadi kita gunakan apa? Teras besi lembut. Nyatakan penerangan dengan jelas. Mudah dimagnetkan dan dinyah-magnetkan. Jika ada penerangan yang lain, kamu boleh isi, tetapi pastikan jawapan kamu tidak kontradis. Pastikan tidak bertentangan antara satu sama lain. Kerana bila jawapan kamu senaraikan itu adalah salah, maka kedua-dua jawapan adalah salah. Tolong pastikan setiap jawapan yang kamu nyatakan itu adalah tepat. Yang ketiga, apa ya tadi jenis ataupun modifikasi yang kita boleh buat? Kita nak guna bahan apa? Bahan tentunya yang mempunyai bahan yang macam mana? Berkerintangan tinggi ke berkerintangan rendah? Kalau kita guna bahan yang berkerintangan tinggi, rintangan dia tinggi. Betul kan? Kalau kita menggunakan bahan yang berkerintangan rendah, rintangan rendah, arus mengalir dengan lebih baik. Jadi, apa contoh bahan daripada bahan yang berkerintangan rendah atau tinggi? Cuba fikirkan. Fikir sekejap. Kita gunakan
bahan dawai daripada kuprum. Kenapa? Sebab kuprum ni dia mempunyai rintangannya rendah. Bila rintangan rendah, arus yang mengalir adalah tinggi. Okey. Yang berikutnya adalah tadi dia minta kamu modify bagaimana jarak di antara gegelung primer dengan gegelung sekunder. Jarak dia macam mana? Jarak di antara gegelung primer dan gegelung sekunder tu dirapatkan. Jarak dia dikecilkan ataupun kurang. Kenapa? Bila jarak di antara gegelung primer dan gegelung sekunder berkurang, maka kita dapat mengurangkan kebocoran flux magnet. Maka nyatakan penerangan ataupun jawapan kamu dengan tepat. Pastikan keyword itu ada. Okey? Dan pastikan jangan guna perkataan sederhana. Gunakan perkataan higher atau lower. Dan juga jangan letak magnitude. Okey, yang terakhir, apakah komponen elektronik yang kita boleh letakkan atau kita boleh sambungkan? Kita boleh gunakan diod semikonduktor. Apa fungsi diod semikonduktor? Diod semikonduktor tu adalah sejenis alat, dia dapat menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Jadi, kita boleh gunakan diod semikonduktor. Kenapa diod semikonduktor? Supaya kita boleh tukarkan arus ulang-alik kepada arus terus ataupun sebagai rectifier. Okey, jadi soalan ini merangkumi soalan esei. Dia bernilai 10 markah. Banyak tak nilai markah tersebut? Sangat banyak. Jadi dia akan dapat 1, 2, 3, 4. Okey. Bahan kuprum dan juga rintangan 5, 6, 7, 8 dan juga 9, 10. Okey, ada 10 poin dekat situ. Maka ada 10 markah. Ingat ya, jika kamu salah dari segi katakan kamu letak 2 ke 3 sebab dan salah satunya salah, maka sebab kamu atau poin-poin itu kamu takkan dapat. Jadi pastikan jawapan yang kamu nyatakan itu tidak kontradiksi. Okey, pastikan jawapan yang kamu nyatakan itu tepat dari segi apa? Dari segi konsep. Okey, saya harap untuk soalan yang berkaitan dengan arus aruhan ataupun elektromagnet ini pelajar dapat kuasai, kerana tajuk elektromagnet ini antara tajuk yang sangat menarik. Okay? Kamu boleh memahami konsep, kemudian selepas kita faham konsep, kita buat banyak soalan. Soalan apa? Soalan trial negeri dan juga soalan SPM sebenar. Okay? Saya harap pelajar dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana markahnya adalah tinggi, iaitu 20 markah. Okey murid-murid, itu saja perkongsian pada kali ini. Cikgu doakan semoga semua urusan kamu dipermudahkan. Bagaimana untuk berjaya? Saya kongsikan tips 1, fahamkan konsep. 2, buat banyak latihan, practice makes perfect. Yang ketiga, teknik menjawab. Dan yang keempat, barulah berdoa dan juga bertawakal. Ingat, never give up ever. Pastikan kamu takkan pernah menyerah. Semoga kamu semua mendapat straight A+ dalam SPM 2021. All the best.